saudara. Akhirnya setelah begitu lama berdolak-dalik dan sebagainya, saudara, Zeti Aziz, mantan Governor Bank Negara, hadir ke mahkamah untuk sebagai saksi yang dalam perbicaraan terhadap tuduhan terhadap Tun Najib berhubung dengan skandal 1MDB. Jadi bekas Governor Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtiar hari ini hadir bagi pembicaraan kes rasuah. Dia hadir dengan pakai jubah warna biru pada jam 1.50 petang. Dan pada prosiding yang lalu pimpinan meminta supaya beliau hadir. Banyaklah, lama orang nak tunggu. Moga-moga dengan kehadiran Zeti itu akan terungkap banyak lagi ceritanya, saudara. Kita mengharapkan bahawa apa yang dibicarakan dapat didedahkan. Dan saya haraplah, sebab katanya dalam perbicaraan juga tapi dia kata dia bagaimanapun peguam Datuk Najib pula Syafiee berkata Tan Sri Muhammad Syafiee dia mohon maaf kerana tidak hadir dalam prosiding hari ini yang sepatutnya bermula jam 9 pagi. Jadi kerana katanya dia tak sihat. Dan terima kasihlah pada Mahkamah Perdana Mami. Bagaimanapun timbalan pada hari raya Datuk Seri Gopal Ram pernah memberitahu bahawa sepatutnya memanglah Zeti jadi hasni dan menjadi saksi dan sebagainya. Dan prosidingnya katanya perbicaraan akan disambung pada hari Khamis minggu depan. Tertangguh lagi nampak gayanya, saudara. Itu keadaannya. Dan sesuatu yang agak memeranjatkan saya dan rakyat pun terperanjat, saudara, apabila hakim yang mengendalikan prosiding perbicaraan kali ini itu Datuk Colin Lawrence Kera. Hari ini dia jadi hakim Mahkamah Rayuan. Dia memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau pernah menjadi rakan kongsi di firma guaman yang sama dengan bekas peguam YMDB iaitu Jasmine Low yang sedang disiasat oleh pihak polis dan pihak SPRM. Jadi dalam prosedur itu hakim Colin Lawrence dia mengatakan bahawa perkongsiannya dengan Jasmine ini adalah pada 10 hingga 15 tahun dulu. Dan sekarang dah tak ada dah katanya. Kerana Jasmine sekarang ni menjadi saksi dalam pendakwaan kes Datuk Najib. Jadi dalam keadaan begini, saudara, bila hakim sudah mengaku begitu, apakah perbicaraan tersebut boleh diteruskan? Sebab itu hari kita melihat dalam perbicaraan SRC, Hakim Nazlan dia tidak mengaku, tapi Hakim Colin Diskera dia mengaku. Apakah akan berlaku pertukaran? Wallahu a'lam bishawab, saudara. Ini keadaannya, saudara. Dan kita tunggulah sampai Khamis nanti macam mana perbicaraan seterusnya. Cuma hari ini, saudara, saya melihat kenyataan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Kita dah ingatkan, sabar malam saya mengatakan, Datuk Tun, sudahlah, tak payahlah nak masuk politik. Kerana bila masuk politik, orang akan songkit kisah lama. Hari ini beliau mempersoalkan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sering menuduh tapi enggan mendedahkan bukti apa yang diminta. Jadi katanya ahli parlimen Tambun itu perlulah menunjukkan bukti-bukti kukuh dan bawa pada perbicaraan di mahkamah sekiranya dia ingin mendakwa Dr. Najib, Dr. Mahathir mencuri wang atau harta daripada rakyat. Dr. Mahathir dia kata lah dengan sinisnya, dia kata dia ada bukti berkotak-kotak, tulisan-tulisan bukti pun ada. Dia tunjuklah katanya. Kalau ada bukti, saya rasa cabar-mencabar ini tak ke mana. Tidak ke mana kesudahannya. Tun pun dah tua. Saya rasa sepatutnya tarik ajalah kes tu, tak payah nak dibicarakan. Malu rakyat. Cuma saya bersetuju juga dengan pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata mereka, kalau benar mereka ada terlibat dalam mengambil wang rakyat, pulangkan saja. Selesai masalah tu, saudara. Apa khabar Rubidin? Waalaikumsalam. Saudara Marzuki Saad. Saudara Lim Kim. Apa khabar, saudara? Jadi dalam keadaan begini, saudara, saya ingin menyenaraikan sedikit. Rasanya, saudara, dalam saat-saat apabila Dr. Mahathir berkongsi dengan Parti PAS bersama dengan Perikatan Nasional, saya rasa, saudara, tak salah rasanya kalau saya menyenaraikan sejumlah 14 orang korban tragedi Imam Ali yang begitu lama. Yang saya rasa sewajarnya lah waris-waris tersebut bertanya pada pimpinan hari ini, khususnya Dr. Mahathir,
Tan Sri Haji Adi Awang. Bagaimana untung? Ini keluarga saya. Keluarga pertama sekali Ustaz Ibrahim Libya. Waktu tragedi sebut usianya 45 tahun. Dan beliau berasal daripada kampung Caruk Puting di Baling. Korban kedua dalam tragedi di Memali saudara adalah Ahmad Hassan. Waktu kejadian berlaku adalah 30 tahun. Sebab itu anaknya mungkin dah besar sekarang saudara. Yang ketiga itu Syafi'i Dahman. Berusia 30 tahun. Berasal daripada Siung di Baling. Yang keempat Haji Abdullah Abdul Rahman. Waktu tragedi sebut beliau meninggal pada 70 tahun dalam usia 72 tahun. Berasal daripada Siung Baling. Begitu juga Abdul Manap Wadin. Waktu kejadian dia berusia 58 tahun. Asal kampung Becah Sawah Baling. Kemudian yang keenam Ghazali Mat Saman berusia 36 tahun. Berasal daripada kampung Becah Sawah Baling. Ketujuh Radi Ahmad. Waktu kejadian dia berusia 27 tahun. Yang ke-8 Wan Abdullah Kadir dalam usia 32 tahun, berasal kampung Caruk Buting Paling. Ke-9 Muhammad Arif Hashim, usia 36 tahun, berasal kampung Becah Sawah Baling. Ke-10 Zamri Mak Isa, waktu meninggal pada usia 37 tahun saudara, asal kampung Caruk Putih di Baling. Yang ke-11 Abdullah Yasin, usia 33 tahun, berasal daripada kampung Gua Reban di Kupang Baling. Ke-12 Muhammad Daud Abdul Kadir, waktu meninggal pada usia 53 tahun, asal daripada kampung Becah Sawah Baling. Ke-13 Ahmad Ismail, berusia 30 tahun, asal daripada kampung Cepesik. Dan yang terakhir sekali Haji Abdul Rahman Jusuf, waktu kejadian usianya 69 tahun, asal daripada Siung Baling. Kenapa saya siapkan nama ini saudara? Sebab saya tengok dari segi usianya, yang paling muda saudara cuma Mak Radi Ahmad, meninggal pada usia 27 tahun. Artinya keluarga mangsa Memali di Baling saudara, mereka tentulah ada. Tentu ada warisannya. Dan sekarang ni nak jawab macam mana? Dr. Mahathir kena menjawab, Haji Adi kena menjawab, apa salahnya? Dipikirkan mesti ada pampasan yang perlu dibayar kepada keluarga mereka. Sebab sama ada dianggap sebagai mati syahid dan sebagainya, itu persoalan lain saudara. Bagi saya korban itu berlaku. Begitu juga dengan 4 orang anggota pasukan keselamatan. Saya yakin yang anggota pasukan keselamatan tentulah pihak kerajaan ada memberi dia punya bantuan pada keluarganya. Tapi bagaimana 14 orang ini? Keluarga mereka, anak cucu mereka yang tentu mereka terkesan. Saudara Ismail Tim Ahmad dari Bandar Pusat Jengka Pahang. Saudara Hanis, Saudara Rizal. Dia kata live pun sendu. Memang rasa sendu saudara. Saya bila tengok 14 orang tu usia mereka dalam keadaan usia yang terlalu muda. Dan tentulah mereka meninggalkan keluarga saudara. Sedih saya tengok benda begitu. Inilah akibat politik, maka warga jadi korban. Tak sepatutnya saudara, tak sepatutnya terjadi itu berlaku. Tapi nak buat macam mana, benda telah berlaku. Tapi bagaimanapun saya rasa sewajarnya lah waris pada keluarga 14 ini menuntut daripada pihak-pihak yang terbabit. Pertama, tuntut maaf lah. Kerana kejadian begitu kesan dari politik. Yang kedua, perlu ada bayaran pampasan. Sedangkan membina jambatan laluan kereta api maut di Burma dulu pun kerajaan Jepun ada mengeluarkan bayaran pampasan berbilion ringgit. Sama dapat tak dapat wallahu a'lam bisawab. Ini jelas kampung daripada kampung Siung Baling boleh cari saudara kalau keluarga mereka. Saya maaflah saudara. Jadi setelah Faizal Abdul dia kata malam ni sempat berapa je lah boleh share. Pelik juga selalunya hari Isnin orang SKMM pro PN jaga. Sepulanglah saudara. Saya saudara Faizal Abdul, saya cuma beri pencerahan. Nak dengar tak dengar terpulanglah saudara. Begitu juga saudara. Saya juga menerima kiriman seorang teman saudara yang menceritakan tentang diskriminasi, kesan perbalahan antara Dr. Mahathir dan akhirnya apa berlaku di Kelantan saudara. Ini yang tulisan saya tak tahu, tapi kabarnya begitulah. Kerana pada tahun 1990 apabila PAS menang di Kelantan, maka waktu itu Dr. Mahathir menubuhkan Jabatan Pembangunan Persekutuan untuk menafikan kepimpinan di PAS, kepimpinan PAS di Kelantan. Tapi bila hadir di stadium tu seolah dimaafkan semuanya. Bagaimana Jawatan Menteri Besar waktu itu tidak dilantik sebagai pengarah keselamatan di negeri Kelantan. Banyaklah persoalan saja. Soal macam mana bajet subsidi ditiadakan dan masih belum dapat dijelaskan saya sejauh mana benarnya Menteri Besar tidak lagi dijemput waktu itu almarhum
Tan Sri Nik Abdul Aziz tak jemput dalam mesyuarat menteri besar dan sebagainya, katanya lah saudara. Dan ini keadaan cuma-cumanya bila tiba-tiba boleh duduk sepentas di stadium Sultan Muhammad di Kota Baru, boleh terhapus semua. Ini persoalannya saudara. Saya harus menimbulkan persoalan ini, perlu dijawab. Sama ada Tuan Guru Haji Hadi dan pimpinannya kena menjawab, Dr. Mahathir pun kena jawab. Bagaimana waktu PAS memerintah dulu Dr. Mahathir. Tapi selepas itu era Dr. Najib tak ada macam Datuk Anwar Ibrahim. Saya bukan nak puji saya. Bila jadi daripada menteri, apa aja permintaan berkelantan untuk pembangunan demi rakyat. Okey. Ada bantuan, bukan tak ada bantuan. Jadi kita mahu mengelakkan lagi saudara pemikiran yang jumud. Politik ni sudahlah, kita bukan bermusuh dengan semua rakyat saudara. Cuma sekarang ni tinggal 4 hari lagi saudara. Countdown untuk penamaan calon dan tinggal 18 hari lagi mengundi untuk 6 buah negeri di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, Terengganu, Selangor dan di Negeri Sembilan. Saya mendapat khabar bahawa akhirnya DAP menggugurkan timbalan Ketua Menteri saudara, iaitu P. Ramasamy dari bertanding mana-mana kursi untuk dalam pilihan raya di negeri Pulau Pinang. Saya rasa mungkin dalam keadaan begini, warga UMNO dan mereka yang menuduh macam-macam bolehlah tarik lapan lega. Artinya sekarang ni DAP pun sedar bahawa P. Ramasamy ni dia selalu mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menguris hati saya. Begitu juga Muhammad Armi, siapa yang mau menyatakan mengeluarkan kenyataan berkenaan Muhammad Ali ini dia anggap kenyataan syaitan. Saya tak tahulah saudara, isu Muhammad Ali ini perlu dijawab. Dan bagi saya perlu ada pampasan. Itu saya bagi penjelasan saya. Saudara. Dan keputusan tersebut sekaligus menamatkan khidmat P. Ramasamy sebagai ahli luar negeri di Pulau Pinang yang dipegang selama 3 penggal. Dan saya rasa tak adalah lagi kali ini kita mendengar omelan warga daripada parti DAP yang menyentuh hati perasaan orang Melayu. Sudahlah. Saudara. Dan saya juga melihat saudara, bila saya katanya lah, ini belum lagi disahkan katanya hari ini dengan besok. Tapi dalam perjalanan tadi saya melihat bahawa dalam keadaan begini untuk di negeri Kelantan, kadang-kadang saya merasakan tidak ada kejujuran. Sebab kabarnya akhirnya bersapati PBM yang menyantuni parti BAS, mereka seolah-olah melukut tepi gantang saudara. Kerana cuma 6 kursi saja disediakan, diberikan, dihadiahkan kepada Parti Bersatu untuk bertanding. Itu yang saya katakan, kalaulah dulu UMNO bersama dengan Perikatan Nasional pun mengalami nasib yang sama, besar kemungkinan di Kelantan PAS akan bertanding di semua kursi yang lain. Jadi UMNO bertanding kursi mana? 6 kursi itu bagi 2, dapat 3 saja. Berbeza sekarang. Saudara, PAS bertanding di 39 kursi saudara. PBM cuma 6 kursi itu di Kok Lanas, menurunkan Saudara Kamarudin Makno, Gual Ipoh Bari Makno. Ini pun di Gual Ipoh ni pun menimbulkan persoalan macam-macam ceritanya. Calon kemudian Air Lanas, iaitu Saudara Kamarudin Makno juga. Lepas itu Nenggeri, Paloh dan Bukit Bunga. Itu saya. Tapi PAS bertanding di 39 kursi. Pekalan Kubu, Kelaboran, Pasir Pekan, Wakah Baru, Kijang, Cempaka, Panco, Tanjung Mas, Kota Lama, Bunuk Payung, Tendung, Pengkalan Pasir, Meranti, Cetuk, Gual Ipoh. Itu juga yang ke-16, Apam Putra, Salu, Pasir Tumbuh, Demit, Tawang, Pantai Irama, Jelawat, Melu, Kaduk, di Bukit Panau, Kemahang, Selising, Limbungan, Semerak, Gaal, Pulau Condong, Temangan, Kemuning, Kuala Balah, Mengkebang, Gucil, Manik Urai, Dabung dan di Galas, area Gua Musang. Itu saja. Artinya Parti Bersatu kalau benarlah kenyataan begitu 6 kursi saja, di mana artinya persahabatan? Berbeza dengan UMNO, dengan keadilan saudara, dan juga Parti Amanah.